Jadi bukannya nak jumpa batang hidung saja, kita kata tak nampak lagi batang hidung dia. Mana tak nampak dia lah, tak nampak diri batang tubuh kawan tu, bukan nak jumpa hidung tu. Jadi sebagian ulama menyebutkan warka'i ma'ar raki'in, warka'i ma'ar raki'in itu makna sembahyanglah beserta orang-orang yang sembahyang. Tapi ada sebagian ulama berpendapat bahawasanya warka'i ma'ar raki'in itu bukannya sembahyang, tapi dengan makna khudu'. Tunduk hatilah oleh engkau seperti mana orang-orang yang tunduk hati dia pada Allah Ta'ala. Itu pendapat yang disokong oleh Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Makna warka'i, rokok situ makna bahasa yang kedua, al-khudu', tunduk hati pada Allah Ta'ala. Bilakah mula rokok ni? Rokok ni bermula apabila berlaku semayang asar. Mana semayang zuhur, ketika mana Nabi SAW pertama kali semayang zuhur, ketika itu tidak ada lagi namanya rokok, tak ada. Bila masuk waktu asar, barulah disyariatkan untuk dia rokok. Maka ketika Nabi SAW rokok, sahabat tanyalah, kenapa mu buat begini? Maka Nabi SAW kata, bihadza umirtu, dengan beginilah aku disuruh. Mana dituntut rokok pada ketika waktu asar. Ketika itu zuhur tidak ada lagi rokok. Dan begitu juga semayang-semayang yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum difardukan untuk semayang fardu tu, dia pun semayang tanpa ada rokok. Dia pun semayang tanpa ada rokok. Jadi Nabi SAW sebelum kefarduan semayang itu timbul, Nabi SAW semayang dalam keadaan tidak ada rokok. Berqiyamul lail lah Nabi SAW tu dalam keadaan tidak rokok. Kerana rokok itu berlaku ketika semayang waktu asar. Adapun semayang umat-umat yang terdahulu, maka dia semayang tanpa ada rokok. Tu sudah berkhabar lah, kerana tak ada rokok, mayang kerana Allah Alam. Semayang tak ada rokok. Jadi antara syarat-syarat dia nanti dia akan sebut. Cuma di sini dia tak sebut beberapa perkara. Iaitu antara syarat sah rokok dia, rokok itu dikira rokok. Sahnya rokok itu apabila dia rokok dalam keadaan qasak turun untuk rokok. Kalau dia tidak qasak rokok untuk kalau dia turun rokok tu dalam keadaan tidak qasak untuk rokok, maka tidak sah rokok dia. Dia kena berdiri semula kemudian rokok semula. Contohnya dia rokok itu kerana dia terdengar bunyi mercun. Terkejut maka dia pun rokok, maka tidak sah rokok dia. Dia kena berdiri semula kemudian rokok semula. Dia kena berdiri semula kemudian rokok semula. Begitu juga asalnya, kononnya contoh dia nak semayang, dia nak tunduk tu, nak sujud tilawah, tiba-tiba tak jadi, kemudian dia pun rokok ketika mana dalam keadaan posisi nak hampir sujud. Tengah-tengah on the way nak sujud tu, tiba-tiba dia ubah niat daripada sujud tilawah kepada rokok. Maka itu pun tidak sah, dia kena berdiri semula kemudian rokok semula. Kerana dia qasak pada awalnya bukan dalam keadaan nak rokok tapi nak sujud. Kecuali kalau dia tu imam lah, imam dengan makmum. Kalau dia tu makmum. Jadi kalau dia tu makmum, dia tu nak sujud tilawah. Nak sujud, bukan nak sujud tilawah, dia ingat imam tu nak sujud tilawah. Sebab ayat tu ayat sejadah. Dia pun takbir lah tu, imam takbir Allahu Akbar. Dia ingat sujud tilawah. Jadi dia turun, dia qasak tu turun untuk sujud tilawah. Tiba-tiba tengok-tengok tu imam rokok rupanya, bukannya sujud. Maka adakah dia kena kembali semula qiyam kemudian dia rokok? Tidak perlu. Bahkan tidak boleh makmum tersebut dia pindah daripada rokok kepada qiyam kemudian rokok semula, tak perlu, tak boleh. Bahkan dia memadai, dia terus rokok sahaja, tanpa perlu ulang semula dia qiyam kemudian rokok semula. Walaupun dia qasak asalnya untuk tidak rokok, dia asalnya untuk sujud tilawah serta tu imam. Dia ingat tu imam rokok tilawah, sujud tilawah. Sebab itu ayat sejadah contohnya. Tiba-tiba dia tengok tu imam rokok. Jadi dia pun rokok tak jadi. Adakah dia kena berdiri semula kemudian rokok? Tak payah. Tu dikecualikan lah ketika semayang berjemaah, makmum ikut tu imam. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan bagi rokok itu 6 syarat. Pertama, bahawa cenderungkan seorang akan segala badan seorang. Cenderung ni makna bongkok tu lah. Bongkok segala badannya. Segala badan ni iaitu badan ni lah, bukan kaki. Kaki tak payah, kaki nak bongkok ke mana.
Dan yang habis tik. Jadi bongkok dalam keadaan berdiri, dalam keadaan bongkok. Rokok dalam keadaan bongkok. Jadi rokok dalam keadaan bongkok tu lagu mana? Dalam sekira-kira kalau dia hulu tangan tu sampai tangan. Tu kalau orang yang peseng ciptaan tangan tu normal lah. Taklah panjang lajak, taklah pendek lajak. Kalau pendek terlajak, itu bukan ukuran dia. Kalau panjang terlajak, itu pun bukan ukuran dia. Ukuran dia ialah tangan yang normal, tangan yang kebiasaan orang. Sekira-kira kalau dia tunduk, dia hulu tangan ke lutut tu sampai. Kalau tangan dia pendek, kalau dia tunduk sungguh-sungguh pun tak sampai juga, dia kena ambil kira uruf orang di situ. Biasa manusia tangan normal berapa situ? Tangan normal contohnya macam kita ni, normal lah. Sekira-kira kalau tunduk tu, letak tangan lutut tu sampai. Qadar tu lah qadar rokok. Tu sekurang-kurang rokok. Kalau sempurna rokok lain pula. Jadi sekurang-kurang rokok, dia akan jadi rokok gitu lah. Dia tak akan jadi gini. Jadi sempurna rokok, dia akan jadi atas sikit. Dan taklah sampai tahap diri qiyam. Itu rokok. Iaitu apa nama tu, dia keadaan tangan dia normal, tidaklah pendek sangat, tidaklah panjang sangat. Begitu juga orang yang terputus tangan, sama juga dia tunduk tu sekira-kira, kalau dia tunduk tu dia zon kata kalau aku tunduk ada tangan ni confirm sampai dah ni. Jadi tak payahlah nak tunggu ada tangan. Nak ada tangan jeng. Kawan tu dah potong tangan dah, tiba-tiba nak potong tangan, nak adakan tangan lagu mana. Jadi dia takdirkan saja kepada orang yang normal berapa tangan panjang dia. Kalau tunduk tu, dia tunduk sebegitu sudah memadai. Jadi kita kata tadi rokok itu dengan inkhinas itu tidak sah. Iaitu dia bongkok dalam keadaan dada ke depan, muka ke depan. Belakang dia bengkok ke depan. Tu tidak sah, tu bukan rokok. Tu dia panggil inkhinas. Inkhinas kalau dibuat dengan sengaja batal sembahyang dia. Inkhinas kalau dibuat dengan sengaja batal sembahyangnya. Tapi kalau dia buat dalam keadaan tak sengaja, tak batal lah. Dan kalau tak batal, dia wajib berdiri semula, kemudian rokok semula. Kalau dia melaksanakan inkhinas, tidak sah. Kalau dia itu buat dengan sengaja, batal. Tapi kalau tidak sengaja, kena berdiri semula, kemudian rokok semula. Rokok dengan cara betul, bukan inkhinas. Habis. Kemudian kalau dia tu tadi kita kata sekira-kira tunduk tu tangan sampai ke lutut. Tangan tu mana tapak tangan, bukannya jari. Jari tak memadai. Jari ni sampai dulu, jari akan sampai dulu, tapak tangan belakang lagi. Jadi dia kena syarat sahnya rokok itu sekira-kira kalau letak tapak tangan di lutut, bukannya jari tangan. Jari tangan lagi koh berdiri lah kawan tu. Kalau jari tangan, kalau dia tapak tangan dia tunduk sikit. Kalau sempurna macam ni lah. Jadi syarat sahnya ialah mesti tapak tangan, bukannya jari jemari. Tapi kalau dia nak letak juga, tu sunat. Letak tapak tangan di lutut tu sunat. Dan kalau dia letak tapak tangan di lutut dia itu dalam keadaan jari jemari dia buka sikit, renggang yang sederhana, bukan renggang lajak gini, bukan sepit sangat, bahkan buka sekadar sederhana saja. Dia letak atas lutut dalam keadaan begitu. Dan jari jemari ni akan ke kiblat lah. Jadi dia akan letak gitu lah. Ni pegang lutut dia akan pegang gitu. Jadi jari jemari dia akan turun ke kiblat. Buka dengan bukaan yang sederhana sahaja, bukan buka yang luas sangat, bukan sempit sangat. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan yang sempurna rokok itu, yang sempurna rokok itu, yang sempurna ni ada 3. Sempurna rokok ni ada 3. Pertamanya ialah meratakan badan. Saat ini pun dia akan sebut juga, meratakan badan, kemudian menegakkan lutut, dan yang ketiganya ialah meletakkan tangan di lutut. 3 ni sempurna rokok. Kalau aqallur rokok, sekurang-kurang rokok tadi, tak payah letak tangan. Letak tangan tu sunat. Dia wajib tunduk saja. Jadi kalau dia tunduk rokok tu, sekira-kira kalau dia hulu tangan sampai tapi tak letak, sah tak?
Dia turun dia tunduk begitu, dia buat begitu macam Naruto. Tak apa sah. Asalkan dia tu tunduk qadar sekurang-kurang rokok. Jadi kalau sempurna rokok 3. Pertama dia punya belakang, tubuh badan belakang dia itu rata. Kemudian yang kedua, tegak lutut dia. Bila tegak lutut, confirm tegak kaki ya. Kemudian yang ketiganya ialah dia letakkan tangannya di lututnya. Itu kesempurnaan rokok. Kemudian kata musannif rahimahullah, itu sunat, tu buat tu sunat. Kalau tinggal tu hukumnya makruh. Kalau tinggal melaksanakan rokok yang sempurna, hukum dia makruh. Wajib rokok, tapi buat rokok yang paling sempurna sunat. Tinggal buat rokok yang paling sempurna itu makruh. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, itu yang sempurna rokok itu diratakan seorang, tulang belakang seorang, diratakan tulang belakang seorang, sama ada dia itu lelaki atau perempuan atau khuntha, sama ya. Bukannya ada perbezaan lelaki dan perempuan di sini. Lelaki ke, perempuan ke, khuntha ke, dia kena tegak badan dia, bongkok tegak lah. Sekira-kira kalau letak belakang itu papan tu boleh duduk situ. Diratakannya seorang, tulang belakang seorang, dan tengkok seorang. Leher lah. Dengan sekira-kira jadilah seperti papan yang satu. Ini boleh letak papan tu kalau letak tak jatuh sebab rata je. Dan didirikan kedua kaki seorang. Jadi kaki di sini ulama kata afdalnya, aulanya ibarat dengan lutut. Kerana meluruskan kaki tidak semesti meluruskan lutut. Tapi kalau meluruskan lutut pasti akan meluruskan kaki. Jadi yang naknya lutut tu lurus. Lurus tu lutut tu lurus, bukannya bengkok. Jadi daripada paha ni sampai ke bawah lurus belakang, tak ada bengkok tak ada bengkok langsung. Kemudian dan memegang akan kedua lututnya, lutut seorang, dengan dua tangannya, dengan dua tangan seorang. Ni pegang sungguh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, lilittiba', kerana ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam buat begitu. Dalam keadaan dia renggangkan jari dia qadar pertengahan, bukannya renggang sangat, bukannya sepit sangat, dan dia pegang dalam keadaan begini ya. Jadi kepala lutut dia ni dia pegang begini. Jadi bukan pegang begini, bukan pegang begitu. Pegang gini straight ini, supaya jari ni kalau andai kata turun akan sampai ke kiblat. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, lepas tu bagi orang yang tak ada tangan lah mana? Orang yang tak ada tangan ke, atau tangan dia pendek ke, dia sunatnya menghulurkan tangan saja. Bukannya tangan dia begini, dia hulur tangan ke lutut lah, tapi tak sampai lah. Sebab pendek. Ataupun tangan tu sekerat, jadi tak sampai. Dia sunat untuk dia panggil irsal, melepaskan tangan dia ke lutut, walaupun tak sampai. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, mana dia? Kedua tunduk. Kedua habis lah. Tadi kata berapa syarat? 6. Ni yang pertama habis lah. Pertama tadi suruh bongkok, lepas tu dia ceritalah berkenaan dengan kesempurnaan rokok. Ni yang kedua, tunduk orang yang sembahyang duduk sekira-kira berbetulan dahinya dahi seorang akan hadapan dua lutut seorang. Ni bagi orang yang sembahyang duduk. Orang yang sembahyang duduk, ketika dia rokok tu, dia punya kepala dahi dia berbetulan dengan lutut. Itu sekurang-kurang rokok. Bukan sempurna rokok tu sekurang-kurang rokok. Lepas tu yang sempurna lagu mana? Dan yang terlebih sempurna daripada bahawa, yang ni terlebih sempurna daripada tadilah daripada bahawa berbetulan dahinya dahi seorang akan tempat sujud seorang. Mana bongkok sungguh sampai nak dekat tempat sujud. Jadi dia bongkok tu bukan berbetulan dahi dengan lutut, bahkan berbetulan dahi dengan tempat sujud. Sebab hari sujud normal. Dia kan sembahyang duduk terus lah. Kalau sembahyang duduk terus, jadi dia tu rokok dalam keadaan dia tu dahi dia berbetulan dengan tempat sujud, bukan berbetulan dengan dahi. Kalau berbetulan dengan dahi boleh juga, tapi itu sekurang-kurang rokok bagi orang yang sembahyang duduk. Orang yang rokok sempurna bagi sembahyang duduk ialah dahinya berbetulan dengan tempat sujud.
Ketiga, bahawa diisyaratkan bagi orang yang berguling. Berguling ini bukan guling tu. Berguling ini makna orang yang sembahyang dalam keadaan mengiring. Berguling yakni mengiring atas lambungnya lambung seorang. Mengiring atas lambung afdalnya kanan. Kalau tak mampu baru kiri. Tu tertib dia. Jadi dia kata diisyaratkan. Jadi kalau rokok, kalau bagi orang yang duduk ittijah ataupun dia panggil sebagai mengiring, ataupun istilqa, ataupun orang dia panggil orang yang terlentang. Ni kalau orang tak mampu lah, tak mampu untuk rokok macam biasa, ataupun tak mampu nak duduk, maka dia kata isyarat. Isyarat dengan apa? Isyarat dengan kepala. Dia asal mula kepala dulu, kemudian barulah tak boleh kepala juga dengan mata. Tak boleh dengan mata, dengan hati. Tu bagi orang yang tak mampu duduk dan berdiri lah, dia akan sembahyang dalam keadaan mengiring ataupun terletak. Tapi kalau orang yang mampu berdiri dan mampu duduk, dia sembahyang sunat dalam keadaan mengiring, maka rokok dia kena dalam keadaan duduk. Rokok mesti dalam keadaan duduk ketika sembahyang sunat. Tidak boleh dia rokok dalam keadaan isyarat kepala, kerana dia orang yang mampu duduk. Ni yang kita bahas ni, orang yang tak mampu duduk, tak mampu berdiri, memang dia mengiring dah. Sembahyang fardu mengiring, sembahyang sunat pun mengiring, maka dia isyarat saja. Maka dia kata bahawa diisyaratkan bagi orang yang berguling, yakni mengiring atas lambungnya lambung seorang tu, dan bagi orang yang terlentang. Terlentang ni belakang badan tu letak di lantai lah, atas belakangnya belakang seorang dengan kepalanya. Isyarat dengan kepalanya, kepala seorang. Tu tertib dia. Jadi kepala maknanya kalau dia tu nak rokok, tunduk sikit. Kalau sujud lebih tunduk lah. Bagi orang yang terlentang pula, dia menghadap kiblat, kepalanya dan sebahagian dadanya ni hadap kiblat. Dia akan ditinggikan bantalnya, dan kaki dia akan menghadap kiblat juga. Bagi orang yang mengiring pula, seluruh tubuh badan dia akan mengiring menghadap kiblat. Dan bagi orang terlentang habis. Keempatnya, bahawa diisyaratkan oleh orang yang lemah pada tatkala lemahnya seorang daripada mengisyaratkan dengan kepalanya kepala seorang. Kalau tak mampu dengan kepala, maka diisyaratkan dengan kelopak matanya, kelopak mata seorang. Guna mata ya. Guna mata ni tak ada kisahlah. Kalau dia nak buat rokok ke sujud ke, tak ada had tunduk mana lebih banyak, mana lebih sikit, tak ada. Untuk kepala saja ada. Untuk mata tidak ada had. Kalau rokok kena tunduk sikit, kalau sujud kena tunduk semua, kena tutup semua, tak ada. Tidak ada dhabit yang sedemikian. Kemudian kata dia, kelima, bahawa dilakukan segala rukun sembahyang. Bahawa dilakukan segala rukun sembahyang dan segala sunatnya sunat sembahyang atas hatinya hati seorang. Ni kalau kelopak mata pun tak mampu, dengan hati lah. Jadi dia lalukan dalam hati saja rukun sembahyang, rokok gini, baca pun dalam hati saja, hati lah kau. Sebab dia tak boleh nak gerak dah. Tapi ada akal lagi, wajib sembahyang. Selagi mana dia sedar diri, masih ada akal, maka wajib sembahyang walaupun susah nak sembahyang. Kalau hati pun tak boleh, itu pasti mati. Itu pasti mati. Bayang kau lalu dalam hati. Keenamnya, hendaklah disahaja, yang ni sengaja, dengan tunduk itu bagi rokoknya rokok seorang. Dia tadi. Jadi dia bukan rokok kerana selain dia bukan rokok dalam keadaan qasak selain rokok. Tidak. Dia qasak memang betul untuk rokok. Bukan qasak kerana dia terkejut dengan mercun ke, dia terkejut nampak ular ke, tak. Memang dia qasak untuk rokok. Kalau dia tidak rokok dalam keadaan qasak niat rokok, maka dia kena berdiri semula kemudian rokok semula. Dan ketujuh daripada fardu sembahyang, habis selesai rokok. Dan ketujuh daripada fardu sembahyang itu tumakninah. Tumakninah ni qadar subhanallah. Dan tumakninah ini, bagaimana tumakninah ni? Sekurang-kurang tumakninah ni ialah kita tetapkan anggota kita dengan sekira-kira dapat memisahkan pergerakan sebelum dan pergerakan sekarang. Pergerakan sebelum qiyam. Jadi kita pun turun rokok, kemudian diam dengan kira-kira orang nampak tu dia terpisah daripada qiyam. Posisinya itu memang terpisah dah daripada qiyam, sebab dia tak gerak qadar subhanallah ketika rokok. Itulah tumakninah.
Tapi kalau masih bergerak, duk gaul, turun, duk gaul, lepas tu naik dah. Tak jadi lah. Dia tidak ada tumakninah lagi. Seolah-olah pergerakan masih berlaku. Jadi tidak dikirakan dia tu pergerakan tunduk dia tadi memisahkan antara rokok dan juga qiyam, berdiri tu. Tak. Jadi dia kena rokok dalam keadaan diam sebentar, qadar subhanallah, kemudian dia naik semula. Dan bagi tumakninah tu syarat yang satu, iaitu syarat yang satu menetapkan segala anggota antara duduk itu. Antara duduk ni tengah-tengah lah. Dia taklah berdiri, dia taklah duduk. Rokok ni tengah-tengah. Diri pun tidak, rokok pun tidak. Nak kata apa tau, rokok lah. Tu dia kata antara duduk tu. Duduk pun tidak, diri pun tidak. Tengah-tengah. Jadi menetapkan segala anggota dengan sekira-kira dapat melihat berpisahnya posisi antara rukun sebelumnya dengan rukun sekarang. Rukun sekarang rokok, rukun sebelumnya adalah berdiri. Jadi kita pun diam sebentar untuk menunjukkan ini adalah posisi yang lain daripada sebelumnya, iaitu berdiri. Dan kedelapan daripada sembahyang daripada fardu sembahyang itu i'tidal. I'tidal tu dalam bahasa Arab dia panggil istiqamah, lurus. Istiqamah, lurus, al-musawah, sama. Tu i'tidal lah. I'tadala ya'tadilu i'tidalan. Dan baginya bagi i'tidal itu tiga syarat. Okey, i'tidal ni dalam sembahyang fardu memang fardu lah, wajib. Untuk sembahyang sunat khilaf ulama, pandangan asah, pandangan mu'tamad, wajib juga untuk i'tidal pada sembahyang sunat. Wajib juga untuk i'tidal bagi sembahyang sunat. Samalah nanti dalam bab duduk antara dua sujud. Dalam sembahyang fardu hukum dia wajib, dalam sembahyang sunat khilaf ulama, pandangan mu'tamad, wajib juga duduk antara dua sujud. Jadi kalau dia tidak i'tidal lagu mana? Makna kalau dia lepas rokok tu dia berdiri sekejap turun semula. Dia berdiri sekejap turun semula, tak panggil i'tidal. I'tidal mesti serta tumakninah. Berdiri sekejap atau berdiri taklah berdiri sangat. Berdiri sekejap daripada rokok turun semula. Tu kalau tak i'tidal. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan bagi i'tidal itu tiga syarat. Yang pertama, berdiri betul seperti pada qiyam. Disebut qiyam ni, berdiri ni atas dasar ghalib lah, atas dasar kebiasaan orang sembahyang berdiri, maka dia sebut berdiri. Kalau orang sembahyang duduk, duduklah. Kalau orang sembahyang ngiring lah. Kalau orang sembahyang terlentang lah. Cuma biasanya orang sembahyang dalam keadaan berdiri, maka dia pun sebut berdiri. Dia pun sebut berdiri. Kedua, hendaklah menyahaja dengan i'tidal. Makna dia i'tidal dalam keadaan qasad i'tidal, bukan i'tidal kerana terkejut mengecut, bukan. Macam tadi juga rokok. Jadi kalau dia i'tidal dalam keadaan tidak ada qasad untuk i'tidal, maka wajib rokok semula kemudian naik semula. Ketiga, bahawa jangan dipanjangkan akan i'tidal, melainkan pada kunut atau sembahyang tasbih. Kerana dia rukun pendek dua saja, i'tidal dan duduk antara dua sujud. Kecuali sembahyang tasbih, sebab yang nak tasbih situ subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali contohnya, maka dia akan jadi panjang lah. Ataupun kunut. Jadi kunut ni adalah salah satu penyebab i'tidal tadi boleh panjang, boleh jadi panjang. Termasuklah kunut nazilah. Jadi ada orang petikai kata kunut nazilah ni kena baca kunut nazilah saja, tak payah baca kunut subuh. Yang tu imam silap, dia kata. Qila kata gitu. Kata tu imam patutnya baca kunut nazilah saja, tak payahlah tambah subuh. Awal-awal tu kunut subuh kan, kita kalau orang baca kunut nazilah tu awal-awal Allah marina fi ma hadai. Tu kunut subuh dia kata. Tak payahlah buat kunut subuh, kunut nazilah. Kerana kalau orang buat kunut subuh campur kunut nazilah, memanjangkan i'tidal, batal. Jadi jawapan itu salah. Salah. Kerana apa? Kerana dalam kunut nazilah sunat berkunut subuh dulu. Sunat baca kunut subuh dulu. Itu disebut dalam kitab mazhab Syafi'i bukan reka-reka. Sunat baca kunut subuh dulu, kemudian diiringi dengan kunut nazilah. Jadi yang buat tu betul lah.
Lepas tu panjang tu, hak tu sebab kunut. Nak buat macam mana? Memang panjang. Cumanya kalau kunut tu panjang lajak doa yang bukan nazilah lagi, dia doa yang tambah-tambah, hak tu barulah kita kata panjang. Tak kena dengan kunut lah dia panggil. Kunut nazilah aja dia panjang lagi. Panjang yang bukan nazilah. Doa sendiri-sendiri. Hak tu tak boleh lah. Dia kunut subuh, kunut nazilah, selesai. Jadi panjang juga, tapi panjang yang diuzurkan. Tak jadi batas sembahyang. Ada orang pandangan ulama yang kata batas sembahyang, tapi dikritik oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Pandangan tersebut tidak betul. Dan yang kritik ni pun orang belajar juga. Ustaz lah pun tak erti juga. Kita juga kena jawab. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kecuali sunat tasbih dan juga kunut. Kesembilan daripada fardu sembahyang itu tumakninah. Sama juga qadar subhanallah, iaitu dia mendiamkan anggotanya qadar subhanallah sekira-kira nampak perpisahan antara rukun sebelumnya iaitu rakaat dengan rukun sekarang iaitu i'tidal. Dengan syaratnya syarat i'tidal satu jua, seperti barang telah terdahulu sebut syarat tu, iaitu tetap anggota dia qadar subhanallah. Waktu itulah kita berzikirnya sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd ataupun rabbana walakal hamd. Ya mazhab Syafi'i sami'allahu liman hamidah, kalau tu imam baca sami'allahu liman hamidah, kita ulang semula sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Kalau mazhab Hambali di Mekah tu dia tak baca balik lah. Kalau tu imam sami'allahu liman hamidah, makmum rabbana lakal hamd, tak baca dah sami'allahu balik. Mazhab Syafi'i sami'allah semula, kemudian rabbana lakal hamd. Tu kita sahut makmum, sahut imam, dan juga baca juga rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd ataupun rabbana walakal hamd. Dua-dua tu ada hadis belaka. Dan ke-10 daripada fardu sembahyang itu sujud yang pertama. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.